Okey. Jadi untuk punca dalaman. Seterusnya, kita masuk kepada punca luaran yang terbahagi kepada 3, rakan sebaya, keluarga dan media sosial. Rakan sebaya ni sangat sinonim lah dengan remaja bahawa mereka ni adalah kita, adalah orang yang adalah remaja dan kebanyakan hidup kita ni dihabiskan bersama kawan-kawan kita. Okey, untuk rakan sebaya. Dan dia adalah antara faktor yang sangat kuat lah kepada perokok ni. Sebab segala tingkah laku, gerak-geri kawan tu, kita akan ikut. Tengok kawan kita lah, kalau kawan kita tu seorang yang suka buat lawak, kita akan jadi suka buat lawak juga. Okey. Sama kawan-kawan. Dan selalunya pasal merokok dalam kalangan remaja ni biasanya kita dengar masa sekolah menengah. Jadi kadang-kadang kan orang sekolah menengah ni dia nak tengok dia ada geng, dia akan cari geng kan, dia cari geng. So bila dia nak masuk dalam satu geng tu, dia perlu kita boleh buat contohnya geng ni, kalau kau nak masuk geng aku, kau kena isap rokok. Tu kita kategorikan sebagai desakan rakan sebaya untuk merokok. Jadi kalau dia tak merokok, kau tak boleh masuk geng aku. Jadi dia akan dipulaukan. Itu jadi bahayalah untuk kita pilih kawan ni. Kita kena pilih kawan yang memberi kebaikan lah untuk kita. Dan bukan nak kata kita cari masa kita senang je, tapi dia memberi manfaat untuk kita jadi lebih baik. Okay. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga ni antara penyebab utama jugalah. Bila mana seseorang remaja tu dia ada masalah keluarga, masalah dalam keluarga, mak ayah dia bercerai ke. Jadi dia akan cari kawan-kawan. Akhirnya dia akan terlibat dengan kawan-kawan dia yang buat perkara-perkara, aktiviti-aktiviti yang tak sihat tu. Dia akan ikut sekali lah. Bila mana masalah keluarga, tempat dia meluah adalah kawan dia. Jadi ibu bapa yang terlalu sibuk, maka dia akan hilang fokus untuk jaga anak-anak. Akhirnya anak-anak ni mencari kasih sayang di luar. Dan ada hadis yang mentekan tentang fitrah. Anak bayi ni adalah kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Jadi kita sebagai bakal ibu bapa, kita perlu titik beratkanlah cara pendidikan anak-anak kita nanti. Anak kita. Okey, yang ketiga adalah media sosial. Media sosial ni macam kita tahu remaja adalah sangat sinonim dengan perasaan ingin mencuba. Jadi daripada media sosial ni, kalau diorang tengok dia ni boleh buat, dia rasa nak buat juga. Rasanya ingin mencuba dan ingin tahu. Dan media sosial ni adalah faktor yang mempengaruhi budaya, nilai, sikap dan kelakuan masyarakat lah. Kalau kita banyak tengok media sosial daripada barat, maka tidak mustahil cetusan-cetusan budaya barat tu masuk dalam diri kita juga. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesan merokok. Kesan merokok ni kita bagi kepada 3, sangat klise, iaitu menyebabkan ketagihan, membahayakan kesihatan dan berlakunya pembaziran. Bagi yang pertama iaitu ketagihan lah. Macam yang saya dah bentangkan awal-awal tadi, ketagihan untuk terus berhenti merokok, dia susah lah. Bila orang yang dah biasa merokok ni, dia akan susah untuk berhenti. Sebab kandungan nikotin yang ada dalam rokok tu lah. Tapi tak mustahil dia boleh berhenti. Ramai saya jumpa orang yang dia merokok dan tidak berhenti. Dah lama dah. Okey. Ketagihan yang ada dalam rokok ni adalah disebabkan oleh nikotin. Dan nikotin itu adalah dadah yang buat orang terus hisap rokok dan suka nak tinggalkan. Dan dia macam nagih dadah jenis heroin dan ganja. Tak tinggi lah. Bukan tak tinggi, tahap heroin dan ganja lah. Bahayanya ketagihan ni bila mana dia akan
pernah tengok kan kalau orang ketagihan dadah macam mana dia terseksa lah hidup dia. Tapi rokok ni kita boleh cuba dengan perlahan-lahan, insyaAllah. Yang kedua adalah membahayakan kesihatan. Okey, kita pelik kenapa dekat kotak rokok jual rokok tapi dia letakkan gambar bukan sebab kesan adanya bayi peramatang, kanser mulut, kanser leher, tekuk semua kan. Tapi orang-orang masih beli. Itulah peranan media. Okay, nanti kita layan. Kesihatan ni satunya ialah dia jadi satu menyebabkan bau lah, bau yang tak enak. Kita tahu orang tu kalau lepas merokok kan, kita boleh bau. Bau merokok ni kuat lah. Dan antara kesan jangka pendek dia adalah menyebabkan pelupa dan kurang selera makan. Tapi pelik kan, orang yang sama je, tak semestinya. Mungkin sebahagian kajian yang mengatakan bahawa merokok ni menyebabkan kurang selera makan. Dan jangka panjangnya akan adanya penyakit kanser, mandul, gigi rosak dan sebagainya. Banyak lagi lah. Boleh tengok dekat gambar-gambar kotak rokok. Okey. Seterusnya, dan mereka, tak apalah. Seterusnya adalah menyebabkan pembaziran. Kita tahu sekotak rokok berapa harga? Okey, tak tahu. Kalau rokok yang saya tahu, rokok gudang garam tu 17 16. Macam tu lah harga dia. Mahal jugalah. Dunhill tak tahu. Tapi kita ibarat selalu saya tengok orang isap rokok, ibaratnya mereka membakar duit-duit mereka. Dia beli dengan dia membakar, dan aspek dapat kepuasan tu yang kita tak belakang lah. Dia lah. Okay. Dan membazir ni dari sudut masa dan wang. Dan ada orang yang sanggup belanja lebih untuk nikmat sebatang rokok. Susah lah bila dah ketagih ni, dia sanggup buat apa saja untuk membeli rokok. Dan perokok ni dia tak kata dari sudut orang yang pendapatan tinggi je, tak. Tapi orang pendapatan rendah pun ada yang merokok. Dan ini bahayalah bila mana kalau keluarga yang berpendapatan rendah ni dia ada masalah kewangan dan ada orang yang merokok, jadi duit cukup-cukup untuk beli keperluan harian je. Tapi bila mana digunakan untuk perkara beli benda yang tak berfaedah, tak bermanfaat ni, dia akan menyebabkan salah lah dalam keluarga. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada solusi bagi isu keluaran remaja ni. Kita boleh banyak saya kata, tapi daripada penulisan saya bahagikan kepada 3 basic dia lah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua kempen, dan yang ketiga adalah taubat. Okey, ilmu ni macam awal-awal kita cakap tu, ilmu tentang kefahaman dia lah. Ilmu tentang kefahaman kita tentang hukum. Kita faham suatu benda tu, insyaAllah kita akan kuat keimanan kita. Dan jiwa golongan remaja ni perlu ditanam dengan budaya hidup sihat. Ilmu sedar ni kita boleh bagikan dari sudut ilmu kesedaran, dari sudut matlamat hidup dan budaya majlis ilmu. Pentingnya kita di peringkat remaja ni untuk membudayakan majlis ilmu supaya kita ni sentiasa berada dalam bimbingan lah. Okey. Penting untuk kita terapkan budaya ilmu dalam jiwa remaja. Dan apabila kita ada ilmu, kita akan terhindar dari buat perkara yang tidak berfaedah. Ada kata-kata yang mengatakan, hadis riwayat Imam Tirmizi, agama seseorang itu bergantung kepada kawannya, maka lihatlah dengan siapa kamu berkawan. Dan orang yang berkawan dengan kita haruslah orang yang soleh. Akhirnya kita akan mendapat soleh dia juga. Okay. Yang kedua adalah kempen. Kempen ni biasalah kita kata, saya tengok kan ada kempen kesedaran berhenti merokok. Dan kempen ni juga boleh dimasukkan dalam kategori berhenti merokok dekat klinik-klinik yang selalu kita tengok tu, klinik buat berhenti merokok kan.
Itu adalah salah satu kempennya lah. Dan gambar-gambar yang kita letak dekat kita, yang diletakkan dekat kotak rokok tu pun adalah salah satu kempen untuk suruh berhenti merokok. Tapi pelik, orang beli juga. Mungkin tak tengok kotak kot. Kempen ni adalah usaha kerajaan lah, dan salah satunya usaha kerajaan. Boleh je badan-badan lain pun nak buat, kita sendiri ke nak buat, boleh. Supaya banyaklah dekat kempen ni kita boleh letak input yang dari sudut ilmu pun boleh, dari sudut cara untuk berhenti merokok, bolehlah. Yang ketiga adalah taubat. Yang ni adalah azam yang perlu ada dalam diri seseorang perokok tu. Sekiranya bagi saya, sekiranya dia betul-betul nak berhenti merokok, kita kena minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah kurniakan kita kekuatan, iltizam, supaya kita berhenti merokok. Dan insya-Allah mujahadah yang kita buat mujahadah yang kita berikan untuk kita berhenti merokok ni, insya-Allah akan dikira pahala, dicatatkan pahala oleh Allah. Dan kita jangan risaulah, usaha tu mesti kena ada, sebab kita tahu benda ni benda yang haram. Kita dah faham dia satu benda yang haram, fatwa ijtihad ulama mengatakan rokok adalah haram. Jadi kalau kita dah tahu tapi kita tak cuba untuk meninggalkannya, susahlah. Jadi saya tak cerita tentang vape. Tak apalah, kisah lain dia akan jadi pembentangan yang panjang. Jadi saya rasa sekadar itu saja pembentangan saya untuk kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua mendapat input lah daripada apa yang saya kongsikan. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.